Allah Rabb. Cerita malaikat Jibril sapuh kepada ahli nujum. Oh ni anak cerita dah. Adakah kelebihan tanah liat jika disapu di anggota? Tanah liat ni asal daripada unsur tubuh kita. Kita ni berasal daripada tanah, air, api dan angin. Sebab tu perangai kita berubah. Pagi yang mari angin, palang angin dia sudah. Petang sejuk pula, mari kita biar air dia. Maka manusia tu berubah kerana ada 4 unsur. Maka kita lama, tanah liat di tubuh kita bererti nak neutral ke tubuh kita. Kalau kita kena racun, kita kena gatal. Biasa tengok kera ke tak kera. Kera ni kalau dia termakan racun, dia akan turun daripada pokok dia pergi cari kalau tanah seluk. Siapa dia pergi tengok kawasan kalau kawasan payah bakau kau gapo dia ni. Kera kalau dia silap makan, dia akan turun tanah, dia akan cari tanah ko. Tanah ko, tahu tanah ko? Tanah seluk kerah, pecah rekah gitu deh tanah hala. Dia ambil, dia hitung air, gotek-gotek buat macam maju je telek. Klub penawar racun. Siapa dia terkena racun, termakan besok, antara orang rawatan dia adalah menggunakan tanah. Tanah ni, tanah macam-macam lah. Ada tanah tu dia panggil tanah Brahma. Tanah Brahma. Oh, tanah Tuhan panggil. Tanah Brahma. Nah, tanah Brahma ni molek sipir dalam rumah. Apa dia tanah Brahma ni? Biasa tengok India buat kata tak? Buyung dia. Ke India ke minat buat buyung daripada tanah tu, dia guna debu tu. Seluk warna kelabu tu. Seluk tu molek untuk penawar racun. Bukan dia buat, dia memang seluk lagu tu. Payah nak boleh kadang-kadang seluk ni warna koko, nak cari seluk warna kelabu tu. Tu panggil seluk Brahma, dia panggil. Debu Brahma. Nah, Brahma tu gelaran tu. Brahmana tu, Brahmana, Ramayana tu. Kita panggil ikutlah. Seluk gapo dia ikut, kita nak panggil Gabriel. Panggil seluk Brahma, dia panggil. Ambil sipir di rumah. Kalau teracun, makan racun kau gapo, ambil bubur dalam gelas, kacang-kacang minum dengan pasir-pasir lagu tu. Dengan debu-debu dia lagu tu, insya-Allah racun. Kalau sapu di anggota tubuh kita jadi molek. Nabi tanya sakit, sahabat sakit, dia ambil air liur, dia ludah. Biriki ba'dina, dengan berkat air liur setengah kami. Wa turbati ardina, dan tanah negeri Madinah. Ya stek, maka yasfi bihi sakimana, menyelamatkan sakit-sakit kami. Nabi pun guna rawat teh, guna tanah. Kalau pergi zakat, pergi azkar, tak ada air wuduk, tak apa kau. Tak apa, sebab azkar ni ada campuran dah, bukan ayat Quran saja. Kalau ayat Quran saja tak boleh lah. Cerita Jibril ni panjang. Cerita Jibril ni panjang. Ni soalan panjang lagi. Boleh kau gantung ayat zikir doa harian pada dinding? Boleh kau dak dosa kau dak zikir tulis ayat Quran kita gantung? Boleh hukum dia. Bukan boleh membawa kepada sunat kerana menyebabkan kita ingat Allah Taala. Sunat zikir, ingat Allah Taala ni sunat. Maka setiap benda-benda yang menyebabkan kita mengingati Allah Taala jadi sunat berlaku. Antaranya gantung ayat-ayat Quran, gantung ayat kursi, gantung gapo. Ni rumah kita, nampak sikit kita. Ni gantung gambar kuda, gambar labi, gambar gapo. Rupa rumah Cina, tak ada orang agama. Jadi kalau gantung ayat Quran nampak macam Islam lah. Tengok ayat kursi, tengok ayat 1000 dinar, nah. Gantung kalimah Allah, kalimah Muhammad. Apakah yang dimaksudkan hadis hasan dan hadis kursi? Hadis hasan ini hadis yang tarah dia tidaklah sekuat hadis sahih. Hadis sahih sama saja dengan hadis hasan, tetapi perawi dia lebih kuat, lebih sikoh lagi berbanding dengan hadis hasan. Perawi dia tak sehebat hadis sahih. Maka jatuh sikit level dia, jadi hadis ni hasan. Hadis hasan boleh berhujah dalam bab syariat, dalam bab hukum hakam boleh guna hadis hasan ni. Bab fadhail lagi-lagi dah boleh. Hadis kursi pula hadis yang diriwayatkan Nabi sebut tapi dia kata Allah Taala sebut. Nah. Maka hadis ni hadis kursi. Jadi lafaz daripada Nabi Muhammad makna kepada Allah. Kalau ayat Quran makna dan lafaz kepada Allah.
Kalau hadis biasa, makna dan lafaz kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau lafaz Nabi Muhammad, makna kepada Allah dipanggil hadis kursi. Boleh kau tak zikir, tahlil, tahmid, takbir lebih daripada 33 kali. Ingat, kalau dalil lepas pada semaya, dalil hadis sebut 33, kena buat 33. Jangan lebih, 32 pun tak boleh. 40 boleh pahala banyak lagi, betul, tapi hilang khasiat dia. Nabi apabila sebut angka, wajib kena ikut angka kerana ada hikmah dia, ada hikmah. Bilangnya dia, misalnya 33, tak usah tambah lah banyak. Nak tambah lain, baca cara lain. Surah apa yang boleh digunakan untuk pagar keliling rumah dan bahan apa yang boleh digunakan untuk ditabung. Kita nak buat pagar rumah misalnya ayat kursi lah. Ayat kursi wakas 9 kita sebut dah. Ayat kursi wakas 9 ambil lah kapur-kapur dia. Antara bahan ada setengah orang guna terah apa dah? Terah asal Jawa. Terah asal Jawa. Payah nak boleh terah asal Jawa lah ni. Cemok ni dia mau jual berapa puluh ya tahu. Boleh besar-besar ni. Sebatai lagu ni. Cari 4 batai. Cari 4 juru rumah, 4 juru rumah kita pacak. Pacak sambil baca ayat kursi. Pacak biar tergelam. Nak suruh dalil lagi ambil besi tekan pula. Pop dia hidup dalil. Gi bocunu pula pacak baca ayat kursi. Sambil jalan tu, start depan rumah kita. Pacak jalan baca ayat kursi, muka 9 ikut dia berapa, cocok pula. Baca ayat kursi muka 9. Niat ya Allah ya Tuhanku, kalau ada orang mari dengan niat tidak molek, kalau dia mari jadikan air, jadikan batu, jadikan kotor. Kalau kita nak buat jadi air, kita cucu air. Cucu air. Niat orang masuk rumah kita niat tak comel, berenailah jawapan dia. Kalau nak suruh jadi bukit, kita ambil tabur batu bukit. Tabur batu bukit. Jadi naik supaya bergunung, duk ukah. Padahal tak ada ukah, duk ukah seorang. Tuhan boleh buat lagu tu? Boleh buat. Jolo kau. CCTV dia mau percaya. Kalau Tuhan dia mau tak percaya. Berat dia mau. Beriman dengan Jepun tahap dewa lah panggil lagu tu. Lagu tu lah air. Ni untuk lindung lah, lindung rumah. Apakah hukum solat kalau siku rapat pada sujud? Hukum dia makruh sujud. Siku kita rapat ke bumi, kena akak sikit. Ni Nabi larang, hukum dia makruh nah. Apakah akidah seseorang jika dia menggunakan pelaris untuk memajukan perniagaan dia? Hukum dia harus. Dan sunat dia guna pelaris. Pelaris lagu mana? Masukkan yang sedap itu pelaris. Masukkan sedap pelaris. Jolah dah. Kalau masukkan tak sedap, siapa dia nak mari? Pelaris. Kedai yang bersih, pelaris. Layanan servis yang bagus, pelaris. Baca ayat Quran, pelaris. Semua tu dibenarkan oleh syarak. Jangan kita letak tokong sudah dalam kedai kita. Selagi mana pelaris itu dibenarkan syarak, hukum dia boleh dibenarkan. Misalnya dalam kedai kita buh ekong. Pelaris ni. Dia mau jangan guna ekong. Pelaris. Hukum dia syirik. Sudah tak apalah. Lepas tu biar panas ketok lagu tu. Biar panas ketok. Baru orang mari tu ikhlas betul. Bukan berdasarkan pelaris awak. Salah. Ni orang gila fatwa lagu ni. Lah ni tak boleh berlaku. Guna kau ni jadi syirik. Guna kau ni. Sudah. Orang ni baru belajar agama. Orang panggil tengah pening. Orang suruh mengaji perhabis, mengaji tengah-tengah. Ni kena mabuk ni. Orang panggil tengah mabuk. Kalau nak buat cukur, tengah gila. Tuak tu tengah gila. Pergi minum kat selok. Dia kena tunggu sebentar biar jadi cukur baru boleh makan. Ni jalan. Guna pelaris boleh. Tak salah. Lebih-lebih lagi kita panggil orang alim, pergi baca doa pula. Minta berkat supaya rezeki kita murah. Percaya. Buat pelaris belaka. Kawan tu betul azimat pula. Tulislah baca Fatihah ke apa dia bismillah. Syirik. Syirik ke apa dia. Orang jahil kecek syirik belaka. Dia tak tahu apa. Dia penuh dengan pelaris rumah dia. Yang nampak pelaris azimat. Gantung dah lagu ni. Pelaris ni banyaklah. Tengok orang jual aiskrim tu. Nyoba-nyoba katung lah, nyoba-nyoba belung lah. Pelaris belaka tu, syirik belaka tu. Mana ada syirik je. Tu tak nampak pelaris pula. Jadi kita jawab dengan cara betul, jangan jawab mengarut. Mohon pencerahan mengenai qada usaha ikhtiar ketentuan Allah. Ingat, kita orang Islam percaya semua yang berlaku di dunia dan di akhirat adalah perbuatan Allah. Tuhan yang buat semua benda. Sama ada kita nampak secara zahir benda tu tak comel ataupun benda itu baik, tetapi semua itu adalah perbuatan Tuhan yang buat.
Manakala hamba hanya ada usaha untuk melakukan kebaikan dan membuat kejahatan. Jika dia berusaha untuk buat kebaikan, dia usaha mari belajar, dia usaha semaya, maka dia layak menyatakan sembahyang boleh pahala bagi dia. Lagu tu sahaja. Kita berjalan di bawah takdir Tuhan, jangan banyak tanya. Semua perbuatan berlaku Tuhan yang dia buat. Kita senyap di bawah tadbir Tuhan, itulah yang layak bagi seorang hamba. Yang tidak berani, kalau betul-betul kita beriman dengan Allah, nak mempertikaikan hukum Tuhan pun kita tak berani dah. Mohon pencerahan orang kenal diri, maka kenal Tuhan dia. Orang tak kenal diri itu memang tak kenal Tuhan. Dah? Dia tak tahu diri dia tu siapa dia. Hamba ke, makhluk ke apa. Orang tak kenal diri, dia akan takabur. Orang takabur ni tak akan kenal Tuhan. Tapi kalau kita kenal diri kita ni tidak ada apa-apa, maka kenallah pencipta kita lah yang membuat apa-apa ni. Kita tidak ada kekuatan yang gerak ni apa dia? Tuhan lah yang menggerakkan kita. Maka kita sedar semua gerakkan kita, sekalipun kita duk semaya, duk taat, duk gapo, bahkan makrifat yang kita dapat ini adalah pemberian daripada Allah. Rasa faham, rasa gini, rasa gapo, ahwa-ahwa dan perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman rohani itu milik Allah Taala belaka, bukan milik kita. Tu orang kenal diri dia, sedar diri dipanggil. Kenal diri, sedar diri. Orang dia tak sedar diri, bukan kata Tuhan tak kenal, manusia pun dia tak kenal. Berapakah kadar liter bagi 2 koloh air? Sudah hamba tak ingat berapa liter dah ikut liter tu. Cuma hamba tahu 1 hasta suku tu 2 petak ni, ni 2 koloh dah. Sikit dah nampaknya. 2 koloh ni 1 hasta suku. Panjang, lebar dan dalam. Apakah hukum kalau kita tidak mempelajari rukun syahadah? Rukun syahadah ni ulama yang bahagi benda ni jadi rukun. Tetapi kalau dalam kepercayaan kita semua ada rukun syahadah tu, okey sah dah. Tak syarat kita tahu. Seperti orang kampung semaya, cukup syarat dah. Dia buat semua rukun-rukun dia. Sah sembahyang dia. Sekali dia tak tahu ni rukun, ni syarat, ni sunat, ni apa, tapi dia buat tak apa dah. Begitu juga syahadah. Kalau kita syahadah tu betul dah, maka kalau kita tak faham pembahagian dia dari sudut rukun, dari sudut apa dia, rukun dia sah. Ya rukun syahadah ni ada 4 tak silap hambanya. Isbatkan Tuhan, isbatkan Nabi Muhammad, isbatkan perbuatan Tuhan, isbatkan apa dia tak ingat dah. Isbatkan Nabi Muhammad, isbatkan sifat Tuhan, isbatkan perbuatan Tuhan, isbatkan zat Tuhan, isbatkan Muhammad. Tu. Rukun syahadah. Penting kalau kita faham belaka, jelas belaka, kita pegang belaka, alhamdulillah dah. Tak boleh nak sebut rukun saya tak pandai, tapi hok dalam rukun tu saya pegang belaka dah, beres. Apakah amalan nak naik rumah baru? Rumah ni 3 tahun dah tinggal. Pertama buat semaya hajat, minta doa dengan Tuhan supaya rumah itu berkat. Tidak menjadi sia-sia. Tidak jadi maksiat, tidak jadi gapo, tidak jadi lara ke kita. Baca buat ayat kursi ko, buat air, baca ayat kursi, baca Yasin, baca surah Dukhan. Baca apa dah? Baca Yasin, baca surah Dukhan, baca Manzil. Dalam air bubuh garis sikit, okey recik di rumah-rumah. Dalam rumah dulu betul recik dalam rumah dulu. Lepas pada tu baru recik luar rumah. Jangan pergi recik luar rumah lalu dia kurung dalam rumah tu gak. Bergomong dengan dia lah. Recik dalam rumah dulu baru recik luar rumah. Baru selamat Kalau tempat-tempat nampak kerah, ambil air garis bubuh dalam bekas, cawe ke apa letak tempat tu. Misalnya kita lalu tempat tu, rasa serinya, bawah tangga ni. Ambil garis, bubuh dalam bekas, cawe ke apa dia letak kawasan tu. Tengok kalau ada perubahan berarti ada benda di situ. Kita nampak tak nampak tak suku pasal. Tukar pula air tu biar jadi bersih. Maknanya benda tu lari dah. Jika seorang buat salah, tiba-tiba masyarakat mengata kepada dia, berdosa dua-dua. Kau buat salah tu berdosa, kau mengata pun berdosa. Manakala kalau orang buat molek dah, ada orang mengata kepada dia, kau je mengata saja berdosa, kau tak buat molek dah tu tak boleh dosa, bahkan pahala orang mengata tu boleh ke dia. Tapi kalau orang mengata dengan sebab perangai kita, maka kita yang berdosa, kita punca menyebabkan orang mengata kepada kita. Semua dosa orang mengata kita boleh kita berlaku. Semua dosa orang mengata kepada kita tu boleh kita berlaku. Dosa.
Kerana kita punca menyebabkan orang kata kepada kita, orang mengopak tu kerana sebab kita. Tapi kalau kita buat molek dah, tiba-tiba orang mengata, tak salah halik kita, dia dosa demo. Lepas tu pahala demo boleh kat hamba. Demo kata hamba buat molek dah. Tapi kalau kita penyebab macam artis-artis ni, pakai seksi lah, buat isu lah, panah lah, goni lah, tiba-tiba ada orang gosip dia. Tiba-tiba dia kata berdosa lah gosip saya. Subhanallah. Dia je buat perangai. Orang kata ke dia, orang lain pula berdosa. Dia akan tanggung semua dosa menyebabkan orang mengata kepada dia. Orang buat maksiat, orang gosip tu kerana dia, maka dia yang akan tanggung dosa. Begitu juga orang duduk dalam kampung, kau dia supaya. Apa hukum solat di mana-mana tempat boleh selagi mana tidak yakin najis? Mayalah mana-mana tempat yang sesuai. Hukum dia sah. Masalah ada tempat-tempat tu makruh kita semaya, sekalipun sah tapi makruh. Seperti tempat kawasan najis ke, semaya dalam tandah ke. Tandah makruh hukum dia ni. Sah. Tak ada najis. Jangan ada najis. Najis tak boleh lah. Macam mana nak betulkan pemikiran Allah tak sama macam manusia yang sentiasa berubah. Sekiranya Allah masukkan manusia dalam neraka, dia tak akan masuk dalam syurga. Gini, masalah masuk ke syurga neraka, Tuhan ni tak berubah. Zat dia tak berubah, sifat dia tak berubah. Perbuatan dia, time dia nak marah ke orang, dia azab. Time dia nak gapo dia, time dia nak suka. Suka ni bukan jangan faham suka kita. Kita ada perasaan, kita ada hati. Tuhan bukan jenis perasaan lagu tu. Ingat, kalau dalam Quran, kalau dalam hadis sebut Tuhan suka, Tuhan gapo, maknanya Tuhan nak beri nikmat maksud dia lagu tu. Bukan kata suka jadi geli hati ke, suka perasaan hati, condong hati. Tak bukan lagu tu. Tu maksud dia. Maka Tuhan ni tak berubah. Dia Tuhan nak masuk dalam neraka, masuk dalam neraka lah. Dak harus bagi Tuhan nak masuk syurga neraka, ikut dia lah. Dia boleh buat apa saja. Yaf'alu ma yasha, fa'alul lima yasha, fa'alul lima yurid. Tuhan boleh buat apa yang Tuhan suka. Ikut dia. Nak masuk syurga, nak masuk neraka, terpulang kepada dia. Cuma Tuhan janji dah kita orang baik duduk dalam syurga, orang jahat duduk dalam neraka. Apakah selawat yang paling tepat untuk kita? Ada pendapat ustaz kata makruh kalau kita tinggalkan salam. Berarti sallallahu alaihi Muhammad ni makruh. Tak ada perkataan salam. Kata kena tambah salam boleh? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tambah lagu tu saja. Makruh pula tinggal wa ala alihi. Tambah pula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikutlah terpulang kepada kita. Semakin panjang semakin banyak pahala. Cuma ada selawat-selawat diterima direct, maka tak boleh nak tambah. Kalau tambah selawat biasalah, selawat kita lah. Maka ada setengah selawat kita terima daripada guru kita, tak ada salim. Tak boleh nak kata guna. Kok jadi makruh kalau kita rekod sendiri. Kalau selawat tu saya terima daripada Nabi, Nabi sebut kata sallallahu alaihi Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq, tak ada wasalim. Apa lagu mana? Hukum dia tidak makruh kerana terima direct daripada Nabi. Tapi orang tak boleh terima, dia mau bisa nak terima daripada Nabi. Waktu tak boleh nak bahas, kalau bahas jadi kau panjang pula dah. Kok makruh ni kalau kita buat sendiri selawat, kita tak tahu salim. Waktu kata makruh. Ada kata tidak makruh. Kerana zaman Nabi Muhammad ajar beri salam dulu baru ajar selawat. Lama mana dah orang duk beri salam saja barulah beri selawat. Beri selawat dah. Kalau satu amalan, ada ustaz tu kata boleh, ada ustaz tu kata tak boleh. Sudah. Maka saya sebagai orang awam nak jadi lagu mana? Nak ikut boleh kau ikut tak boleh? Ikut ahli sunnah wal jamaah. Kalau hak tu bukan ahli sunnah wal jamaah, minta maaf bye-bye tata. Nampak? Bye-bye tata je pada. Pas kita nak tahu mana tak tahu ahli sunnah wal jamaah. Ni kena tanya ramai orang lah. Kalau tanya dua orang jadi pening kita tak tahu. Kena ni Wahabi seorang. Nak tanya pula ni Syiah pula. Sama-sama salah pula. Berat lagi. Adakah hadis aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku ni hadis? Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku denganku. Nama ni hadis dah. Makna kita kena suka baik dengan Allah.
Apa maksud sangka baik? Iaitu doa. Kerana kita sangka baik dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan. Apa kita doa, ya Allah ya Tuhanku, buatlah hamba jadi orang alim. Kerana kita sangka baik dengan Tuhan, Tuhan boleh buat kita jadi orang alim. Tapi kalau kita macam putus asa dengan Tuhan, Tuhan tak boleh buat kali hamba jadi alim, kita tak doa. Nah, jadi doa itu adalah tanda sangka baik kita dengan Allah. Ilmu apa yang patut kita belajar dulu? Ilmu kenal Tuhan, ilmu tauhid. Nah, macam mana nak kenal seorang itu ahli sunnah wal jamaah? Allah panjangnya lah. Ahli sunnah wal jamaah ni banyak ciri-ciri dia. Maka kena belajarlah. Sebagaimana seorang itu pandai masuk, dia kena ngaji lama baru dia kenal. Ni tukang masuk rupanya. Cara dia pergi gini. Masuk tengok gini dia. Oh, besar. Cara masuk tu ganas dia. Memang tukang masuk. Tapi kalau bobo gagal lagu ni juga. Ni, cekok gini. Berah habis, kok bira-bira. Tak masuk pun dalam gula. Ni bodoh letup. Bukan reti masuk gaya, bukan main pakai topi lagu ni. Ni peko gagal. Berah habis atas muka orang kamera. Tapi ni bobo gagal. Syuk. Oh. Cara bobo gagal tu kan ada. Tu kan masuk betul. Nasyid. Bismillah. Tanya apa aku? Sanitizer. Alkohol ni. Okey, alkohol sendiri itu ulama kata apa dia? Ingat. Arak ulama kata najis. Ulama kata najis. Dalam mazhab kita penggunaan arak sama ada di dalam pembersihan tangan, arak bubuh dalam perfume, arak bubuh dalam makanan, semua jadi najis, tak boleh makan habis semua. Mana kalau alkohol, adakah dia arak ataupun tidak arak? Dulu kita bahas. Ulama membahagikan dua. Alkohol ada alkohol arak, ada alkohol bukan arak. Alkohol arak itu alkohol dinat, D-E-N-A-T. Dinat ni anaknya arak. Maknanya kalau kita baca di goti tulis campuran alkohol dinat, tu arak. Tapi tulis alkohol aqua saja, alkohol biasa, maka tu bukan arak. Alkohol tu bukan arak, dia alat untuk buat arak. Orang zaman dulu buat arak dia perah, anggur, perah jadi masa, jadi gapo mabuk, jadi arak. Orang lah ni dia titik alkohol. Bukan arak dia. Titik dia tu jadi arak. Dia behel untuk buat arak. Bukan arak lagi, dia behel untuk buat arak saja. Itano, gapo dia adalah nama. Nama orang putih. Kita tak wajib ngapa. Maka ada ulama kata alkohol tu bukan arak. Maka apabila alkohol bukan arak, kalau ia bubuh dalam sanitizer kita tangan ni, maka boleh pakai, tak ada masalah apa. Bah, kalau benda kita tidak yakin, hak ni arak ke tak arak, maka tak ada masalah, boleh guna. Syak tidak ada hukum di dalam syarak. Tapi kalau kita was-was molek tak usah guna. Molek tak usah guna. Tapi kalau nak guna pun tidak jadi kau batal. Jadi dia tengok di alkohol tu sendiri. Arak kau bukan arak. Kalau alkohol bukan arak, tak ada masalah lah. Sanitizer kau suruh jadi serak gitu deh. Lagu tu. Itulah ulama kata lagu tu hukum dia. Jadi sanitizer lah ni ada itu alkohol. Ini ada itu. Kau ada jenis-jenis pula. Kalau tak ada masalah kepada dia. Lepas tu rasa sejuk ni. Ni arak ni. Takut sperek tahu. Engkau pun dia tak tahu kita. Pas kita nak kata arak pas cerah. Ada. Ni perfume ni. Arak tak boleh. Sana tutup guru, time majlis spray gini. Depan anak murid. Pas semaya. Cakap dia tak reti. Cakap orang tak alim. Hafal semua kitab. Tiba-tiba orang spray ada tangan. Spray kita tak buat semaya buat kita. Kita tengok orang alim pada kita buat lagu tu. Dia kata kita tahu benda tu alkohol. Arak memang betul najis. Alkohol khilaf ulama. Lagu tu.